Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 72. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kita sambung lagi tentang wirid dan zikir selepas daripada semayang. Kita dengar sebahagian lagi iaitulah sunat kita membaca syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim inna ad-dina indallahil islam kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ilahi ya rabbana ilahana ya rabbana subhanallah. Ilahi ya rabbana ataupun ilahana. Terjemahan dia, telah mensaksi Allah Ta'ala tiada Tuhan melainkan dia, wal malaikah, begitu juga para malaikat juga bersaksi, dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu, qa'iman bil qista, yang melakukan keadilan, la ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan selain dia yang gagah yang bijaksana. Inna ad-dina indallah al-islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kulillah, katakanlah Allah lah malikal mulk, raja segala kerajaan, dialah yang paling besar sekali, kerajaan paling besar. Tu'til mulka man tasha', engkau beri kerajaan kepada siapa yang kau kehendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut kerajaan daripada siapa yang kau hendak. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan orang yang kau kehendak. Wa tuzillu man tasha', engkau juga yang boleh muliakan siapa yang mu kehendak. Biyadikal khair, di tangan mu belaka semua segala yang berlaku. Innaka ala kulli syai'in qadir, segala-galanya engkau amat berkuasa atas melaksanakan. Tulijul laila fin nahar, engkau yang masukkan malam di dalam siang. Tubik siang tak ada malam, hilang lenyap malam. Wa tulijun nahara fil lail, engkau yang memasukkan siang ke dalam malam, datang malam tak ada siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau yang menghidupkan orang yang daripada mati jadi hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan pula yang mati daripada yang hidup. Wa tarzuqu man tasha', engkau beri rezeki orang yang kau pilih, bighairi hisab, tanpa hitung. Kemudian sunat kita kata ilahi ya rabbi atau ilahana rabbana. Kalau kita seorang, ilahi ya rabbi, ilahi wahai Tuhanku, ilahana wahai Tuhan kami. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Lepas tu yang ke-33 tu subhanallah wa bihamdihi daiman qa'iman abada. Alhamdulillah 33 kali. Ngujung ni 33, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa ni'matin. Allahu akbar. 33 kali Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu wirid yang biasa kita bacalah. Jadi kita maklum dah, banyak lagi wirid-wirid Nabi SAW sebenarnya. Tapi inilah di antara wirid-wirid yang datang kepada kita yang masyhur daripada hadis-hadis yang sahih. Tidak ada suatu hadis pun yang menyatakan kita mesti kena baca wirid ini. Kalau tak baca tak boleh. Wirid ini sunat lah. Kita nak baca semua yang kita baca dalam buku-buku wirid, antara nak baca separuh suku saja atau sepatah kot pandai kita. Siapa yang baca banyak, lebih banyak pahala. Lebih lama, lebih banyak pahala. Pilih je lah. Tok Imam baca panjang, kita nak baca wirid pendek pasal nak pergi ambil anak balik tuition. Tak ada masalah.
Tak ada pelik sikit pun. Kerana setengah orang awam dia rasa tak boleh. Kena sama dengan Tok Imam. Bila sama dengan Tok Imam, jadi tak ikhlas dah wirid je. Panah hati ke Tok Imam lagi lambat. Dah, lambat anggur datang ni. Yang sebenarnya bukan wajib pun. Tok Imam baca panjang macam biasa. Kita nak derah, nak naik bas pula lagi sini, baca pendek. Pas pada salam, astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam. Tak ada apa. Tak ada doa 2 patah, baru. Nah, tak sedap jugalah nak baca panjang juga. Tapi ada kerja ni. Nak pergi ambil anak ni. Tak syarat kena duduk. Nah, dah kita ada kerja bangun. Sambil berjalan nak pergi kat kereta, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Masuklah kereta, Allahumma antas salam. Masa jalan tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak dapat kat anak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh tak kita? Boleh. Tak ada orang kata kena duduk sila. Tak ada syarat kena duduk belakang Tok Imam. Dah tu kata tu, yang kata tu afdal. Siapa yang tak ada kerja, afdal, biar selesai sekali dengan Tok Imam. Faham tak lagi? Kan kata wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala julubikum wa 'ala junubikum. Ndaklah kamu sebut Allah. Maknanya zikir. Duduk, berdiri ataupun tidur boleh. Panjang kat Tok Imam ni, wirid panjang, tidur belakang Tok Imam, tak ada apa. Tapi takut kaki lah, takut orang. Nah, maknanya kat tak ada orang belakang, di luar kat kolah, belang-belang tidur, tak ada apa. Di rumah kita belang tidur pun boleh. Belang baring, boleh belaka. Tak ada syarat pun nak kena duduk lagu-lagu mana. Cuma dalam kitab-kitab tarekah, adab-adab zikir, sunat duduk dalam keadaan tawadhu, duduk menghadap kiblat, pakai pakaian yang bersih menutup aurat. Itu adab-adab sahaja. Jadi kalau kita tak pandai nak sebut zikir, beli buku ni, ada banyak jual seria je. Buku-buku kecil, boleh bola kocek. Bola kereta pun mesti bola lang lokal jabat sila laci. Tak ada kerja 5 minit tengok buku zikir pas sembahyang. Ingatlah. Dah kalau sebulan ingat. Ataupun kalau tak mau beli buku, duduk belakang Tok Imam dekat sikit. Tak main jemaah. Tok Imam wirid kita pun dengar, ikut slow-slow. Lama-lama pandai tak beli buku pun. Masuk 2 bulan apa mulut kita tak baca pula boleh 3 bulan ni kau nak hilang gitulah. Dia kena jadi amalan. Yang mustahaknya zikir. Tuhan nak tanya mu zikir, mu beli buku ke mu dengar Tok Imam baca. Tak ada mustahak tu. Lepas tu kalau kita nak baca wirid lebih lagi, kita masa panjang nak lebih lagi. Tak ada masalah. Nak banyak-banyak mana pun. Akhir sekali belum lepas kalau kita berwirid, sama ada wirid pendek, wirid panjang, bacalah doa yang selalu anda amalkan. Doa kita sama tu lah. Atau doa lazim diamalkan adalah seperti berikut. Doa lazim ni doa sokma. Lazim bahasa Arab, Melayu hak sokma dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabah Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi'u mazidah. Yuwafi ni'amahu yudafi'u naqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita orang baru, budak-budak baru belajar ni, tak usah pelik lah, ni panjang ni. Ni kalau kita ingat, kita ada buku tak? Kita beli buku. Tak bawa buku pula, semayang kat buat kerja ni, kat gaus mi. Wirid lah hak benda kita ingat. Faham? Allah apa benda ni? La ilaha illallah. Umpamanya, ataupun astagfirullah. Doa pula, doa gini, mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, alhamdulillah. Alhamdulillah apa dah?
Nak panjangnya alhamdulillahirabbil alamin doa. Nah, lepas tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu doa hak kita ingat. Dak ingat juga doa Melayu. Bahasa Melayu tu dak ingat lagi. Dak takut dak doa apa dak ingat doa Arab. Dak ingat ustaz saya baru sebulan mari surau. Dah Melayu dak reti tak? Bengong. Kalau Melayu dak reti. Melayu minta lah. Nabi kata jangan minta benda haram. Minta lah. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak sebuah kereta. Nak aku nak buat anak bini aku senang. Doa tu. Nak aku boleh duduk nupang rumah tok tu aku. Nak aku nak rumah sendiri pula sebuah. Tok tu aku baikkan sangat. Faham? Doa tu. Boleh lah, ada apa. Mudah je. Ampun dosa aku. Selamatlah aku, anak aku, isteri aku, mak ayah aku. Mudah je. Tak ada apa-apa pun. Boleh pula setiap Arab. Arab ni syarat doa bahasa Arab dalam sembahyang. Faham? Dalam sembahyang. Doa bahasa Arab lah. Dalam sujud, sebelum salam, jangan faham Melayu pula. Batal sembahyang. Jadi di antara pembuka doa yang baik ni tah ni. Budak-budak baru tulis. Beli buku ni yang senang. Berapa buku ni? RM12. Murah pada sepoket. Tak? Sepoket depan berapa? 25. Kat mata sebelah. Faham tak? Poket belakang 50. Kerung. Ni 12 riyal. Tak ada pitih ustaz. Jual mak gad. Ada mak gad ada penting. Boleh tak sama kalau tak ada mak gad. Dia nak ada rotek. Beli biar tak apalah. Orang lain habis ratus ribu beli kitab. Nak cari ilmu, belajar gitu gini sampai ke tinggal kapur lamang, kita beli kitab 12 riyal sambuh. Ni di antara pembuka doa yang sangat baik, iaitu selawat sekali dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah ya Tuhanku, selawatkanlah atas Nabi penghulu kami Muhammad, akan sebagai selawat yang melepaskan kami dengan selawat itu daripada segala benda yang tidak baik dan kebinasaan. Kami nak wa taqdi lana biha min jami'il hajat, selawat yang dapat menjadikan kami tertunai daripada segala perkara hajat-hajat kami berkat selawat tu. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, selawat yang berkat dapat menyucikan kami daripada segala hak salah-salah. Wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, dan selawat yang mengangkat darjat kami ini atas di sisimu setinggi-tinggi darjat. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharat fil hayati wa ba'dal mamat, dan selawat yang menyampaikan akan kami sehabis-habis jauh daripada sehingga-hingga daripada sekalian kebaikan pada hidup dan kepah pada mati. Comel doa ni. Tulis di kertas sebuh depan kat pali kat semayang rumah lah bilik. Buh kat meja, buh kat cermin sikat rambut. Masuk 3 minggu ingat. 3 minggu kelas benak lah tu. Kalau orang pandam 10 minit. Buh 3 minggu lah. Mana macam memang benak lah. Otak beku terus. 3 minggu. 3 minggu siap bakar api ya. Tak bakar dah. Dah ingat lah. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman khasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah semayang kami semua sekali biar habis sempurna belaka. Akan sebagai terima yang sempurna. Kita tak boleh Tuhan terima hak ni, hak tu tak terima, asal terima, subuh tak terima. Terima yang sempurna. Kalau kita nak kira semayang kita ni memang Tuhan tak terima. Sebab apa? Dah tengok kita, siapa dia kita. Tak, kita ni siapa? Berapa hari duduk seorang, berapa hari duduk kat lara. Cikgu, duduk kat lara lama ke duduk seorang lama? Duduk seorang? Surah lama. Mu tak boleh sakit sama kalau tanya.
Wa fil lana dzunubana amah, ampun dan dosa kami semua. Nak, biar habis bos. Banyak dosa kita ni. Dosa mata, dosa tangan, dosa lidah, dosa kemaluan, dosa jari, dosa tapak tangan. Nak, dosa kaki. Dosa paling banyak dosa hati. Nak, hati paling banyak dosa. Tangan, kaki, mulut, perut. Nak, telinga, mata, 7 anggota. Yang paling bisa sekali yang iaitulah yang berlubang. Mulut dengan kemaluan. Faham? Mulut dengan kemaluan. Nabi kata jagalah 2 yang berlubang. Mulut dengan kemaluan. Tak, kemaluan jadi berzina. Mulut jadi cakap nawak. Tak? Wala tu'azzibna yaumal qiyamah, jangan azab kami pada hari kiamat. Padahal Tuhan nak azab boleh dah. Dah mata kita berapa hari tengok ulama, tengok TV lah, mana kau cakap tak? Telinga kita dengar Quran baru setahun 2. Dengar lagu daripada kecil. Kita duduk dalam perut tu, mak kita nyanyi dah itu. Duduk tengok cerita keling dah. Tak? Dulu berak nanang. Tahun 80-an itu. Lepas ni kita umur 20-an. 20-an dah 2000 lebih tak. 80-an itu mak dia ngandung dia. Oh, tengah Hindustan masa tu cikgu tak? Orang kata masa ngandung bacalah surah, baca Quran, ambil tabaruk Quran berkat. Nak? Ataupun maknanya baca surah Yusuf tak apa dah. Ambil tafa'u, ambil sempena. Mudah-mudahan muka tak comel pun perangai comel. Ni anak duduk dalam perut 6 bulan mak tengok Hindustan nyandar depan TV. Tere mujeko kopai haina. Anak ni ada apa? Babi ke benda. Nak lawan orang tua dak hormat Tok Iman, depan Tok Iman congek. Dulu saya set motor dak gitu. Siapa kat suram mampu hinjing. Takut bising orang semayang. Dia tak semayang. Tapi ada roi. Nak takut bising orang semayang. Dia tak semayang bawa motor tapi tak mampu dia jauh bunyi atas saja. Kacang. Nak siapa kat ni hidup mula tak apa. Nak le ni depan terima congek, tayar belakang pula lui ke tepi lah. Tak. Nak kan ni tak berkat kan ni. Nama supah dia mulut masing sikit bang lari minyak. Allah Rabbi. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ya ghafar, Tuhan ya Tuhanku, Kaulah yang sangat-sangat mengampun. Ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Allahumma ya Razzaq, wahai Tuhan yang beri rezeki. Urzuqna rizqan thayyiba, beri kami rezeki yang baik-baik, halalan mubarakah, yang halal pula lagi pula berkat. Allahumma ya Allam, Allahumma ya Allam, wahai Tuhan yang sangat tahu. Alimna ma jahilna, ajar kami apa yang kami jahil. Wa zakirna ma nasina, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wahdina subulas salam, tunjukkan kami jalan-jalan yang betul, jalan yang selamat. Wa najina minaz zulumat ilan nur, lepaskan kami daripada gelap kepada cahaya. Kita alhamdulillah lah duduk dalam cahaya. Time maghrib dengan isya duduk kat orang ngajar, duduk kat orang sarah. Nak dah adik-beradik kita siang duduk dalam gelap. Nak pak dara kita, pak menakang kita, pak tok tua kita, berah kita, ni hak duduk dalam maiding, tengah cari supik, tengah beli sabung, tengah beratur nak bayar, dak dah dengar. Nak duduk dalam gelap. Hak tengah jual ni dak mayang garik lagi, nak berhenti orang minta misuk. Dak 3 pinggang, roti telur lapang. Sayang juga kalau berhenti lah babah. Tu duduk dalam gelap. Gelap mana cerah dalam kedai. Gelap makna gelap kejahilan. Gelap jahil. Wajannibna al-fawahisha, dan jauhkan kami daripada segala hak keji-keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang terang, apa yang tak nampak. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Tuhanku, datangkan kepada kami dalam dunia hasanah. Apa dia hasanah di dalam dunia? Kata setengah ulama, rezeki yang luas, gaji besar. Apa lagi hasanah fid dunia, rumah yang luas. Apa lagi kenderaan yang baik. Apa lagi di dunia hasanah, isteri yang cantik lagi solehah, lagi anak pula baik. Tu ya dunia hasanah.
Nah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga hasanah, iaitu mahligai di dalam syurga. Wa qina azabannar, minta jauh daripada api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz, masukkanlah kami ke dalam syurga serta orang-orang baik, walaupun kami bukan orang baik. Nah, kita bukan orang baik itu. Nah, kita orang jahat. Nah, kita orang jahat, tapi jahat pun biarlah nak duduk dengan orang baik juga. Nah, minta nak duduk dengan orang baik. Ya Ghaffar, wahai pengampun, ya Rabbal alamin. Lepas tu tutuplah selawat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak pandai nak tutup panjang, tutup pendek. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, mana tahu orang suruh baca doa. Nah, mak baca doa kali mak. Nah, kita kuku benda apa pula ni? Aku nak kata apa pula ni? Ingatlah, jangan komang sepandang. Nah, lainlah orang suruh jadi itu imam. Boleh baca doa banyak, tu tak wajib atas semua orang. Tapi sekurang kita sebagai orang Islam boleh baca doa. Nah, boleh baca doa. Ganda-ganda kita hak bahala belaka suruh kita baca doa. Baca doa sepatah. Nah, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Padanglah tak? Padang. Kawan-kawan kita kata, "Benda pendek ingat." Baca diri je. Kenapa? Musuh aku baca mu kata pendek pula. Ada apa dah tu? Dah kita cak ayang ni. Dah takut tak reti benda. Nah, oh dulu suruh baca doa. Nah, orang mari minta anak. Cuba baca doa kunut kali. Nak tengok? Nah. Boleh tanya balik. Kunut panjang, kunut pendek nak. Kunut panjang, kunut pendek. Kata bakar je tu kunut pendek dah. Kunut panjang, kunut pendek dah. Kunut pendek, kunut. Nah, dia juga. Oh dulu dia tanya. Nah, cuba baca ayat kursi kali. Dah nak minta anak aku ayat kursi kali. Nah, je kali ayat kursi. Tengok gitu. Dah rangu nak turun ni. Mata but balik berwarna kecing noh. Kecing mana ada. Tu kata komang kita. Kita tak wajib jadi ustaz, jadi tok imam lah. Tapi biarlah boleh baca ayat kursi. Biarlah betul Fatihah. Biarlah baca wirid uduh-uduh. Baru jadi orang Islam. Nah, kemudian baca Al-Fatihah sampai ke habis. Lepas habis Fatihah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhidna bil adzaimi wal jaraimi ya karim. Maksudnya, Rabbana taqabbal minna du'aana, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami doa kami ini. Kerana Allah tak wajib terima, tapi biar terimalah. Innaka antas samiul alim, engkau sangat mendengar, sangat tahu. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, engkau sangat penerima taubat lagi kasih sayang. Wala tu'akhizna bil azaimi, dan jangan engkau ambil balaskan kami dengan segala dosa-dosa besar. Wal jaraimi, dan jenayah hak kami buat. Ya karim, wahai Tuhan yang mulia. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tak pandai lagi, walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Nah, batu banyak sikit duduk belakang tu imam. Kalau kita duduk jauh hak jadi speaker kuat wirid tak apa lah. Dengar, jangan lari awal. Pasal kita tak pandai lagi wirid. Nah, bukan mana bila pandai wirid suruh lari awal, tak. Belajar gitu. Nah, mayasa pergi surah aja, mayasa jemaah. Nak, tu imam baca. Ingat lama-lama nampak. Nah, boleh sebut gitu ke? Baca doa. Baca doa ni mula-mula tak apa, tak tahu makna. Tapi kalau kita dah orang Islam dah, kena ambil makna dia. Kalau kita orang jahil baru nak baru insaf, baru nak mendekati agama, tak apa, ambil doa dulu. Lepas tu belajar sikit. Jangan kita tua dah, doa pun tak reti ke benda. Dah minta benda. Mana kau tahu? Aku orang baca, aku baca tak. Dia tak kena lagu tu. Tapi secara borong lah, secara rekah tak apa dah.
Mu tahu baca ni Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aja mu terjemah sikit. Dia pun kata, maknanya doa ni aku tak boleh panjang-panjang, cuma aku tahu ginilah, minta selamat dunia akhirat. Tak apa tu. Nah, boleh tu dah. Dia panggil secara borong. Selamat dunia akhirat. Molek belaka. Nah. Dok selawat boleh dok dok selawat, tapi selawat ni pitu. Nah, macam kita kalau pergi rumah aja asuk itu masuk dikat. Nak rohak sikit ni molek nyembang bahang muka dulu tasming. Nah, gitulah masuk ke pitu lah. Nah, masuk ke pitu. Mungkin nak rekas saja. Jadi kalau gitulah nak khabar lepas mayang ni wirid bersama dengan tok imam tidak wajib. Siapa ada kerja boleh lari. Bacalah belam jalan, belam goib motor, belam bawa kereta. Faham? Kemudian bila kita nak baca dengan imam, ikutlah bacaan imam. Kalau kita ada wirid yang lain daripada imam, maka jangan kita kuat, takut terganggu majlis imam. Faham ke? Kemudian kalau kita nak balik, boleh balik, tak ada masalah. Ni macam sekarang ni tak, ada orang rumah mesej. Orang rumah mesej suruh balik ni, anak kepit pintu. Nak, kita memang nak balik selalu. Kalau bini kepit pintu mampu murah lah bini. Jadi kita tengah ngajar gini, ada orang malu nak balik. Malu nak balik. Nak, balik bangun balik. Bangun lah. Nak, ni nak tunggu habis kau. Bekok notong tangan kawan tu. Nak, bangun. Gitu juga ni wirid. Tok imam wirid panjang, belah kita wirid pendek. Ada hal nak kita lain pula. Nak, wirid pendek baca doa, amin kita sendiri, lari ya. Nak, tapi memang ada hijrah, bukan lari hidup sembang luar. Nah, ada hijrah, tak ada masalah. Jangan kata pula orang yang tak lari gini, mana lari awal. Nah, kata gitu. Ada hijrah tu. Nah, kita buat ada hijrah. Kemudian solat wajib dan waktunya, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Wih, banyak. Imam baca kunut, ada kuat, kemudian perlahan, kemudian kuat balik. Kenapa macam itu? Dia tanya. Dia kata imam baca kunut, tapi mula-mula kuat, lepas tu dia baca perlahan, lepas tu kuat balik. Kau ada gitu? Ni orang bagus lah, biar bagus dia tanya. Mesti kena tanya. Jawabnya, yang imam baca kuat itu ialah yang makmum tak baca, makmum amin saja. Bila imam perlahan baca, makna tepat tu makmum baca juga. Sama-sama baca. Bila sama-sama baca, tak payahlah kuat tu imam. Kerana hak tu makmum bukan doa. Yang imam baca kuat ni doa. Allahumma hdina fi man hadait, makmum amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, habislah. Pasti imam perlahan pula. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Perlahan. Sebab apa? Hak tu kan doa. Makmum hak baca juga. Sebab tu lah bila imam baca doa untuk ramai, majlis ramai, imam kena baca kuat. Faham? Biar dengar makmum tu. Sebab makmum, bila makmum yang tak dengar doa imam, tak sunat amin. Faham? Tak tahu imam baca doa dia, amin, amin, amin apa dia? Tak tahu benda. Jadi bila makmum yang duduk jauh tak dengar doa imam, makmum tu sunat baca doa dia suku. Supaya apa namanya terhasil apa yang dimaksudkan. Nak ide luar nu dia dengar. Spekar rasa. Amin ah. Amin, amin. Pada hati imam duk cakap dah dengan Tok Bilal. Amin. Habis tadi doa. Soalan yang seterusnya. Sekiranya kandungan wanita itu gugur dalam 4 bulan atau 6 bulan, adakah wajib mandi semayang kan janin tersebut? Baik.
Yang tak sampai 4 bulan dan tiada hiduplah pada adatnya, maka hanyalah tanam sahaja. Tiada mandi, tiada kapang. Tanam sahaja. Faham? Cek, so gitu daging 4 bulan. Tak apa 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan, bawah daripada 6 bulan. Kalau ada tanda hidup, maka semayang. Kalau tak ada tanda hidup, maka 3 perkara saja. Mandi, kapang, tanam. Nampak tak? Lebih pada 4 bulan dan tak sampai 6 bulan. Tapi kalau lebih pada 4 bulan hidup, mandi, kapang, semayang, tanam. 4 perkara. 4 perkara ni wajib. Dia panggil fardu kifayah. Ingat tu yang wajib bagi mayat 4 perkara. 1 mandi, 2 kapang, 3 semayang, 4 tanam. Kalau baru 4 bulan, tak sampai 4 bulan, tanam saja. Satu je. Tak apa 4 bulan, dah hidup lah. Daging hawa nak betuk gitu, tanam. Lebih pada 4 bulan, lebih pada 4 bulan dah hidup. Mandi, kapang, tanam. Faham? Lebih pada 4 bulan hidup. Mandi, semayang, kapang, tanam. Nama lepas pada 4 bulan sunat letak nama. Sama ada mati dalam perut, mati luar. Sebab tiap-tiap kanak-kanak yang telah sampai 4 bulan hidup semula di akhirat, mesti ada nama. Tak sampai 4 bulan dak hidup, kerana dak tiup roh. Gitu. Adakah perbezaan pahala bagi makmum yang berimankan imam yang sudah kahwin dengan imam yang belum kahwin? Dia kata ada beza tak pahala? Dia kata ada sama tak pahala makmum ikut tok imam hak nikah dah dengan tok imam hak tak ada bini? Jawabnya tidak ada sebarang nas yang kata ada beza. Faham? Tak ada nas pun. Tak ada pun Nabi sebut kata siapa yang ikut tok imam nak nikah dah banyak pahala. Siapa ikut tok imam tak nikah lagi kurang pahala. Tak ada. Yang ada sebutnya solat berjemaah itu 27 darjat. Satu riwayat 25. Faham? Tak kait dengan nikah. Soalan seterusnya. Darah nifas keluar setelah keluar anak. Soalannya bagaimana pula dengan keadaan orang yang beranak kembar? Setelah keluar anak pertama didapati ada darah. Adakah ianya dikira darah nifas juga? Sebab masih ada satu lagi anak yang belum keluar. Tolong jelaskan masalah ini. Baik. Dia darah nifas ni gini. Damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Darah yang keluar daripada rahim perempuan tapi selepas selesai beranak. Itu nifas. Jadi hak ni beranak kembar. Keluar dah seorang anak, lepas tu keluar darah. Lepas tu keluar pula anak hak kedua. Lepas anak pertama tu darah tu, sebelum anak kedua tu nifas ke tak? Jawabnya bukan nifas. Nifas ini setelah keluar habis anak. Jadi darah itu darah pasak dia panggil. Ini menurut penangan yang muktamad dalam ulama-ulama di sini ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i. Faham? Dia kalau ada 2 orang anak, dia habis anak dulu. Habis anak dah kedua dah tubik, ada darah tu nifas. Dah benda beza, sama-sama darah kan? Ada beza. Darah pasak wajib semayang. Darah nifas tak wajib semayang. Faham? Ada beza kan tu? Dah rok anak semayang baru tubik anak seorang. 15 minit lagi tubik pula. Dah 15 minit tu nak semayang wajib semayang. Dah tak rok? Tak rok, uzur dimaaf pada syarak. Faham? Kena qada lepas pada kering darah nifas bila-bila. Pasal nifas dia katakan keluar anak yang kedua masuk waktu maghrib. Jadi asal tadi beranak yang pertama dia kena qada asal. Faham? Sebab nifas tak nifas lagi, nifas masuk maghrib. Bagaimana hukum aurat perempuan tua hak putus haid dah dengan ajnabi? Adakah sama dengan hukum aurat perempuan yang muda, iaitu muka dan telapak tangan? Jawabnya menurut sebahagian ulama, perempuan-perempuan putus haid tetapi al-qawaidu minan nisa, jenis hak darat cetong. Al-qawaid mana terjemah Terengganu darat cetong.
Nah, kalau kita tengok muka dia lugar terus. Kata setengah ulama dia boleh membuka tudung sahaja. Nah, tetapi kalau pakai tudung adalah lebih baik bagi dia. Ada benda pala watak tinggal 3 orang putih lepuk bang. Faham? Tu jenis bukan hak putu, bukan hak putu hit 55 ni, jangan salah faham. Nah, jenis hak dorok benar. Tua bangka dia panggil. Tua bangka. Nah, kalau 55 putu haid, ada perempuan yang putu haid umur 48 tahun ada aku. Nah, boleh buka tudung ah. Boleh. Tak boleh. Jenis hak tua, hak jenis orang lelaki tengok tak ingin. Tak usah kata mak ampit, Tok Imam tua lugar tengok dia. Faham tak? Gitu jadi ada kerenganan, nah. Soalan seterusnya. Dalam rakaat pertama ia telah memotong Tok Imam. Begitu juga rakaat kedua. Belum sempat imam rakaat dia tetap mendahului imam. Ibarat kata setiap kali rakaat dia pasti dulu imam. Akan tetapi dalam rukun yang lain selain daripada rakaat ia tidak mendahului imam. Apakah batas sembahyang makmum tersebut? Makmum ni banyak kok dijumpai spesies ni. Nah, Tok Imam dak rakaat dia turun. Allah. Tok Imam ikut dia. Tapi kat sujud tak. Dekat i'tidal tak. Dekat rakaat sahaja. Dia panggil makmum gila rakaat. Perbuatan ini tak membatalkan sembahyang. Kerana batas sembahyang ni Tok Imam dak rakaat lagi dia sujud dah. Tu baru batas sembahyang. Daripada imam dengan makmum ada 2 rukun situ. I'tidal dan rakaat. Dia tinggal 2 rukun daripada imam batal. Tapi hak jenis buat dulu daripada imam ini dibenci syarak. Tak molek. Makruh perbuatan lagu ni. Soalan seterusnya. Suami isteri makan gaji belaka, besar gaji isteri. Ni benda tu bang. Dia kacik sekali. Suami isteri makan gaji belaka, besar gaji isteri. Daripada suami. Tapi kerja rumah semua suami yang buat. Daripada mendidik anak hinggalah kepada memasak. Pertanyaan, apakah pandangan ustaz dan hukum mengenai isteri yang menyuruh suaminya melakukan semuanya itu? Tolong jelaskan. Gaji bini besar pada gaji laki. Bini gaji 3,500. Timbalan pengaruh. Laki 350. JKK. Dah panggil. Berasa. Patut je suka dah. Di tengah 3,5 ni tahu dah. Dah kita tak kata dah buat contoh. Faham? Patut JKK dah arah kita. Tak. Kita tak kata dah buat contoh. Buat contoh marah kau ada. Jadi isteri dia ni sibuklah gitu gini lah, orang kerja gaji besar. Dia suruh suami dia suruh masak, suruh nyapu. Kosek beras, mayang bawang, mayang lada, tumbuk belakang, basuh baju, habis buat belaka. Cuma tak kembang katung itu lagi. Buat belaka. Lepas tu apakah hukum Islam? Tak boleh nak ukur sebab tidak nak tengok dulu benda keadaan ni. Suami tu terpaksa kena buat kerana apa? Kerana takut ke isteri ngamuk gitu gini. Barulah haram buat lagu tu. Tapi kalau suami tu jenis berahi buat kerja rumah, tak salah. Tetapi tak mani di mata masyarakat. Isteri tak paksa. Suami tu jenis berahi masak dah, isteri dah anda masak. Ikan goreng kat mau kulit di kuali kalau bini. Lelaki pandai. Kalau nak nasi bini jadi kadang-kadang jadi keras. Kadang-kadang jadi lembek macam bubur air. Kalau buat singgang berasa macam laksa pinding. Nak binding. Lelaki kata biar kita buat belaka dah. Basuh baju tak cuci. Motor lekat di mesin, telah mesin habis. Tak pandai jenis hak pandai tak pandai buat. Ropang ni kan. Comel tak mopong. Jadi lelaki kata biar I buat belaka. Jadi dia minat buat kerja rumah. Jenis memang minat kerja rumah. Tak salah. Yang salah ni maknanya dia paksa suami dia.
Nak, dia ugut begini-begini, dia gaji mahal, dia comel, dia apa, menopang rumah aku, ikut tu. Dua kerja rumah, tak boleh. Pasal apa? Dia suri rumah. Hak asalnya suri rumah, orang puang. Nak, zaman-zaman Nabi SAW, Salafus Salih pun orang puang suri rumah. Nak, bukan Nabi, bawa kerja tukang masuk, orang puang lah. Jadi biasanya, kalau dia tu dipaksa, maka tak molek lah, perempuan ni tak molek. Mana khidmatmu kepada suami? Apa tugas sebagai seorang isteri? Tak ada tugas. Dari mana nak cari pahala? Tak ada pahala. Soalan seterusnya, boleh tak solat sunat qabliyah dan ba'diyah dikerjakan untuk semua solat fardu? Jawabnya tak boleh. Solat qabliyah ni solat sunat sebelum isyak, sebelum maghrib, sebelum asar. Ba'diyah ni selepas, sebelum dengan selepas. Solat asar dia tak ada selepas, tak ada ba'diyah. Solat subuh tak ada ba'diyah, dia ada qabliyah sahaja. Orang niat qabliyah usolli sunnatal zuhri qabliyatan. Nak senang niat Melayu, saja aku semayang sunat zuhur, saja aku semayang sunat sebelum zuhur kerana Allah Ta'ala. Ba'diyah saja aku semayang sunat selepas zuhur. Makna tu kok. Tiba-tiba dia nak semayang asar, semayang sebelum, semayang selepas. Mana ada selepas? La salata ba'dal asri wa la salata ba'da subhi. Tak ada solat rawatib selepas subuh dan lepas asar, Nabi kata. Tak boleh. Jadi solat yang ada qabliyah dan ba'diyah, solat zuhur, solat asar dan solat maghrib dan solat isyak. Solat zuhur, solat maghrib dan solat isyak. Asar ada. Asar sebelum saja. Lepas asar ada. Rehatlah. Apa hukum orang yang ikrar tidak mahu maaf dosa orang yang selalu menzalimi dan memfitnahnya? Kerana orang itu sedikit pun tidak menyesal dan tidak mahu memohon maaf. Dan kan Allah menyuruh seseorang itu saling memaafkan dosa sesama mereka supaya mudah dapat keampunannya. Baik, kita ni orang buat fitnah kepada kita, kita gini senang, kita beri maaflah kepada dia dalam hati kita. Hak zahir syariat lain, kena hukum tu syariat. Hak hati ni kita maaf perbuatan dia. Dia memang tak mari dah mau kita fitnah kita. Tujuannya supaya kita buat salah dengan orang, Allah maaf pula. Faham ke? Tu Lepas tu hak Allah Ta'ala pula, kalau kita ni maknanya tak menyesal buat zalim kepada orang, macam orang sekarang pemerintah sikit tak berasa sesal buat zalim ke orang. Tarik balik wang isang lah, ugut gini, tak muri batuang lah, macam tak nyesal sikit pun. Maka orang lagu ni macam mana? Orang macam ni, kalau orang yang dizalimi maaf pun, kalau Tuhan tak maaf, sebab dia tak nyesal, Tuhan tak maaf dia. Tu rugi. Sebab dosa berkait dengan orang, dia dua lah. Dia minta dengan Allah Ta'ala taubat saja. Kena minta dengan makhluk. Jadi kita tak menyesal. Siapa yang tidak menyesal dengan dosa, memang Tuhan tak pun. Sebab tu kena menyesal. Jadi tugas kita susah dah. Beri maaf kepada orang. Tujuannya bukan kerana kita benda sangat, hak kita dengan orang lain salah, biar Tuhan maaf di akhirat lagi. Dalam sebuah kitab saya terbaca yang berbunyi aurat perempuan dan laki-laki di depan laki-laki ajnabi sekaliannya kecuali muka dan tapak tangan, dan aurat bagi laki-laki depan perempuan ajnabi sekaliannya kecuali muka dan tapak tangan. Soalan saya, adakah laki-laki kena tutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan depan perempuan ajnabi juga? Jawabnya ya. Yang boleh buka baju, yang boleh maknanya duduk tak kalang kali tak pakai baju depan laki-laki. Depan perempuan kita kena pakai baju. Tu aurat laki-laki. Tapi kalau aurat laki-laki sama laki-laki, pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut. Atas ada pusat tak apa. Lepas tu tak boleh buka-buka baju tu kita tengok. Buka baju. Buat kerja. Pasang tera kan. Tak apa tak pakai baju. Dia jalan pula tu, lalu orang tengok. Tubuh kita tak pakai baju. Duk biar jalan oleh ada. Walaupun pusat tutup dah, tapi tak comel tak pakai baju di khalayak ramai. Kalau boleh pakai baju lah. Tu aurat kita, takut lalu orang puang. Aurat kita. Laki tak apa, orang puang.
Saya seorang muslimah, lepas jima' saya mandi, hadas besar. Kemudian masa solat saya dapati air putih susu keluar dari kemaluan. Saya sok, itu adalah mani suami saya. Parok. Apakah sah solat saya? Mohon penjelasan. Jawabnya, solat puan tidak sah. Tak sah. Kerana telah batal wuduk. Dan pada waliknya itu adalah mani suami. Inilah keluar mani yang tidak wajib mandi. Kalau kata bila masa keluar mani tak wajib mandi, iaitulah selepas jima' keluar mani suami kita tadi. Faham tak? Bukan mani puan. Kalau orang puan tuang punya tubuh keluar mani, wajib mandi ada apa? Ni kita mandi dah. Bila kita mandi, terakak tak ada. Terakak lah. Air mani suami ni biasa 15 minit, 10 minit, gerak naik turun, dia tubik balik. Faham tak? Neleh tubik. Dia suka. Biar faham. Takut tak faham. Jangan marah. Siapa suruh tanya? Takut gitu khabar kau. Mana tahu takut ada orang tak faham. Biasa gitu. Sebab tu apa jangan gaduh. Lepas jima' jangan gaduh, mandi lagi. Relax dulu. Rehat dulu. Lepas tu masa mandi tu duduk tinggung. Tekan perut ni. Bawah pada dada ni tekan sampai kat hari-hari ni. Dia keluar balik. Kalau tidak kita mandi tembung mayang. Sebab mayang kalau keluar lepas mayang tak apa. Tengah semayang ni, soalan ni sedang semayang. Sebab tu dia terbatal semayang. Jadi keluar mani suami, ulama kata tak jadi hadas besar, cuma jadi hadas kecil. Faham tak? Batal wuduk. Dah tengah semayang, batal wuduk, batal semayang. Tanda nak tahu mani suami ke mani kita, berasa lazat awak tubik. Dak lah mani suami hak takung tadi di hujung rahim. Hidup lepak situ stok neleh balik. Jadi kita dah rasa benda berasa ceru gitu lah. Tu bukan mani kita. Kalau mani puang, mani isteri, dia lain. Dia rasa syahwat tak? Tu jadi hadas besar, wajib mandi. Ni soalan ni tengah semayang, keluar mani putih tu mani suami, dia sok pasal tadi jima'. Maka batal wuduk, batal semayang. Kena ambil wuduk semula, kena semayang semula. Ni benda pula nak tanya ni. Tanyalah. Tak payah katalah nak tanya. Sebab ni memang ruangan tanya. Kita tahu yang bukan wajib. Kita tahu yang bukan wajib taklid pada satu mazhab. Bahkan seorang dibenar memilih atas syarat dan dasar tertentu selagi mana seorang imam diikuti itu tidak sesat. Bagaimana nak jawab hujah orang yang contoh yang pakai seluar pendek kerana mengatakan mereka mengikut mazhab imam lain? Tolong jelaskan. Baik. Ada berlaku khilaf tentang aurat lah sebenarnya. Jumhur ulama', maknanya semua ulama' lain lah, mengatakan maknanya aurat laki-laki ini pusat sampai kepada lutut. Ini berdasarkan hadis auratul mukmin baina suratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki berimam antara pusat sampai ke lutut. Sebab tu jumhur ulama mengatakan inilah yang wajib tutup. Melainkan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahawasanya peha dak aurat. Atas pada peha ni kat kemaluan dengan sampai atas kemaluan ni baru. Mana dah pakai seluar dalam tak boleh. Hadapan kalian amal, kalau pakai luar kecil luar pendek tu boleh lagi. Jadi pendapat ini ditolak. Ditolak. Kerana hadis yang sahih, satu hadis Bukhari, Nabi pernah buka pehanya pada suatu peperangan. Hadis ini dijawab oleh ulama'. Hadis ini bukan Nabi bersabda boleh buka peha. Hadis ini kejadian berlaku, terbuka peha Nabi. Hak dalam hadis hak Nabi sebutnya jangan buka peha. Nabi pernah berkata pada seorang sahabat yang selok peha, Nabi kata kepada dia, ghati farizaka, tutup pehamu itu. Dan hadis yang lain, wala tanzur ila fakhiza hayyin wala mayyitin, jangan kamu tengok peha mayat dan peha orang hidup. Tak boleh.
Nah, jadi hadis-hadis yang lebih sahih membatalkan perkataan pendapat mazhab Maliki tadi. Nah, dia gitu. Hak lain pada hadis itu hadis dhaif belaka. Soalan seterusnya. Rukun solat ada berapa? Boleh tak sebut sutir-sutir? Ini kita jawab dah. Dalam buku ni ada. Dalam buku ni ada. Surat berapa? Kita jawab ni, belilah buku ini RM12. Muka 54. 13 rukun sembahyang diterang sutir-sutir. Yang kita baca ingat buku Rami ni bukan kita tak reti baca hak Jawi. Pasal budak-budak baru ramai nak suruh beli, nak suruh balik tengok di rumah. Faham? Beli je. Kalau tak ambuh pakai gini, pakai hak Jawi semula tak apa. Biar orang tua-tua boleh nada. Yang pun Rami ni pasal nak suruh orang-orang muda ni beli kot attack. Tak ada piti kita buat pinjaman boleh. Kutip di rumah ke apa. Balik tengok di rumah sipang. Gitu. Saya berusia 24 tahun. Akan berkahwin tak lama lagi. Sedap amu. Sekarang ini ada seorang calon isteri yang sama umur dengan saya, 24 juga. Sama-sama jodoh 24. Patutkah saya cari yang lebih muda dari saya untuk dijadikan isteri? Bagaimanakah calon isteri solehah? Dia ada dah kasih nak nikah sekarang dah calon dia. Tapi umur sama dengan dia. Dia tanya adakah patut cari hak lain hak lebih muda? Dia tanya berapa orang no munak. Dah ada dah calon isteri yang baik, molek apa-apa dah nikah 24, apa salahnya? Lainlah orang ni tak ada calon lagi. Tak ada calon lagi, tak ada kenal seorang pun perempuan dalam dunia ni. Umpamanya kenal mak dia, tok dia. Barulah tanya. Saya nak cari calon isteri. Molek cari sama umur ke hak muda pada saya. Ni ada dah calon. Dah nyanyi ke dia? Dia cari hak lain pula. Kan kita kata hak muda kan mangi hak 24. Jawabnya umur tidak ada masalah. Jangan ikut orang Melayu. Orang Melayu ni ada gak buah bodoh dia. Bila nikah sama umur dia kata orang nikah gitu sama umur. Cakap banyak dia. Bila orang puang tua pada lelaki dia kata puang tu maknanya tua pula. Bila lelaki muda. Bila lelaki pula tua puang muda dia kata lelaki tu galak, bini muda. Bisa tikah setahun hak puang 24 laki 25 dia kata sikit sangat tikah serba tak kena. Molek dia menikah pagi petang siang malam. Jangan ikut gitu sebab ikut suka jodoh. Kita nak nikah dengan orang puang tua pada kita atau muda pada kita. Cuma ada sebut dalam kitab fiqh janganlah cari perempuan yang terlampau tua daripada kita. Terlampau tua. Kita umur 25, hak puang umur 85. Kita umur 18, hak puang 58. Terlampau tua jauh sangat tikah. Kalau Nabi tikah 15 tahun dengan Siti Khadijah, Nabi 25, Khadijah 40. Nampak? Tu lain. Ni terlampau jauh sangat. Makruh. Pasal ada seronok. Bab nikah ni nak suruh seronok. Nikah bukan maknanya tu saja seronok. Banyak benda bukan jimak saja, mai tu mu kerja aku kerja mu. Nikah begitu kan. Jadi tak apalah nikah ni dulu dah calon wanita solehah ni maknanya baik. Beragama lah. Yang nombor satu sembahyang jaga, aurat jaga, kemudian taat kepada suami. Itu wanita yang solehah. Soalan seterusnya. Dulu saya ada seorang kawan yang normal dan waras. Dulu kawan saya ini suka hisap ganja dan terlampir. Tapi lening kawan saya ni boleh dikatakan gila. Kawan ni. Terlampir biasa ni pasal ramai di wak sekretariat ni terlampir. Budak-budak muda 21 tahun, 24 tahun. Cakap dengan pagar, cakap dengan pokok. No, hospital, waktu 17. Tanya Messi kata mai pay. Orang ni kata obat batuk. Tanya tu sangat tu kan, tu main tu pay kuda. Apa benda ni, minyak tina macam-macam pasang. Jangan kering. Kawan ni dia kata gila dah ni. Pasal dia cakap dengan tiang api. Dia cakap dengan tiang api.
Nampak? Cakap dengan tiang api. Oleh-oleh ada tiang api, apa khabar? Dia tanya tak? Guana dengan ni, learning. Kena gamak, tiang api. Lepas tu cakap dengan motor. Cakap dengan motor, cakap kau. Motor, dia kata. Guana cerita orang deraka. Cakap seorang lah. Boleh tak tolong jelaskan bila kawan saya dah jadi gini, adakah dia terlepas pada hukum syarak seperti semayang, puasa dan sebagainya? Dan kan dulu dia okey, ibarat macam dia sengaja cari. Jawabnya, gila yang jadi sendiri, turunan dan yang Tuhan beri, gila itu terlepas. Gila yang kita usaha tak terlepas. Faham? Berdosa dan akan diazab di akhirat nanti. Dan ni tak disemayang dah, gila babi dah. Tapi dia yang cari benda ni, maka akhirat dia akan diazab kerana meninggalkan semayang pada waktu gilanya. Hak gila kotor tu, hak daripada muda tu jadi gitu tu, hak tu dak masih dak gila wajib semayang, masa gila dia dak tanggung akhirat kali. Waktu hak main pek kuda, main ganja, main heroin berhenti lah. Ramai dah mati tu mati katok, mati tercabut imam. Duduk dalam api selama-lama. Bagaimanakah semayang hormat waktu? Banyaklah kita sebut ni. Kita buat contoh sekali lagi, mudah je. Contoh, kita duduk dalam kereta, jeng jalan kat Nyamatang, tinggal masa lagi 15 minit nak masuk maghrib. Asal tak mayang lagi. Kalau turun langgar dia orang, kereta tak jalan kan. Dah nak jalan kita, kereta tuang tak ada. Nak ambil uduk tak ada dalam kereta. Lain ada sing lah kereta kita, tak ada sing. Kita pun guana ni wajib semayang juga, supaya tak habis waktu sia-sia. Itu panggil semayang hormat waktu. Buatlah sekadar yang dapat daripada rokok sujud. Duduklah kereta tu, jalan sikit. Balik sekarang ada wuduk, wajib kena qada. Itu panggil semayang hormat waktu. Alhamdulillah. Boleh tak tiup makanan dan minuman yang apa? Yang panas. Ni kalau menguap, sunat tak tutup mulut? Kalau dalam keadaan junub, boleh tak berzikir dan istighfar kepada Allah Ta'ala? Boleh. Ingat tu lah. Yang tak boleh baca Quran dalam masa janabah. Hadap haid dan nifas dan junub. Junub ni jima' atau keluar mani. Boleh berzikir, tak boleh baca Quran. Mana boleh lah, subhanallah, alhamdulillah, baca doa boleh. Boleh belaka. Innalillah, ratib boleh belaka. Melainkan ketika sedang junub. Sedang jimak tak boleh. Sedang jimak tak boleh. Tak boleh. Bukan pasal junub, pasal tepat tak benda sabar. Tak boleh ingat belah-belah jimak, belah ratib. La ilaha illallah. La illallah. Jangan awak gitu. Haji tu. Haji Mak. Haji Mak sihat tau. Tak pun sihat orang nampak. Tak apa lah tu. Ni seminggu bayar 2 gila baik tu. Ni benda. Menguap ni kena tutup mulut tak? Apakah hukum tutup mulut air? Dia kata kalau menguap sunat tak tutup mulut. Jawabnya sunat lah tutup mulut. Nabi kata man tasa iza tasa aba ahadukum falyadha yadahu pipi au kama qala. Barang siapa yang menguap, maka hendaklah letakkan tangannya pada mulutnya. Mana tutup lah. Tutup, sunat tutup mulut kalau menguap dah. Jangan nak tutup mulut, jadi apek kau kapah. Macam singa bunyi pula. Komaunya tu bila. Ni boleh tak tiup makanan dan minuman yang panas? Jawabnya makruh. Makruh tiup makanan. Nabi kata dalam satu hadis sahih, jangan tiup makanan dan jangan bernapas sambil minum. Jangan tiup. Dan kalau tiup dosa, tak berdosa. Sebab apa makruh? Membawa penyakit. Walaupun bukan penyakit kronik sampai ke mati, tetapi maknanya boleh membawa kepada rasa tidak sihat. Nabi bukan pakar-pakar makanan pun. Nabi bercakap ni wahyu.
Allah wahyukan beritahu pada umat. Lepas tu kalau makanan panas jangan tiup. Makan anak laki perut. Jangan tiup. Dah kalau kipas angin tu orang bakar sate, kipas angin tak apa. Dia tak boleh tiup dengan mulut. Dulu orang tak tahu ni orang buat kajian. Bila buat kajian betul sungguh Rasulullah. Sebab bila kita tiup makanan, bila kita tiup, dia akan keluar daripada mulut kita apa benda? Carbon dioxide. Kan carbon monoxide. Carbon dioxide ni dalam sains dipanggil benda HO2, CO2. CO2 keluar daripada mulut bila kita bernafas gitu, dia keluar CO2. CO2 ni dia kena dengan air HO2. HO2 air, dia gabung dua ni dalam kimia, dia akan jadi asid, akan jadi HCO3. Betul tak? Jadi gitu. Maka minum dia jadi macam pedih itu. Pedih walaupun kita tak rasa pedih, tetapi perut pedih. Gitu dah hikmahnya. Masa Nabi kalau buat kajian ni, ni orang kaji. Banyak dah putusan kajian sama berlaku. Makanan itu akan terjadi seperti tape, ada unsur cuka dalam. Lepas tu kalau tiup dengan kipas tak apa, buat dengan tangan tak apa. Buat dengan tangan. Nampak? Ni kita tiup dah. Soalan seterusnya. Kesan poligami kepada masyarakat Islam. Ni bukan soalan, ni tajuk ceramah ni. Ni kali soalan biar pendek dan jawapan tu padat. Kalau gini kita kena jawab panjang lebar. Tapi tak apa, dia ada salah dia tanya, tapi ni boleh buat tajuk ceramah ataupun tajuk satu seminar. Yang kedua, li'an dan jalan penyelesaiannya di dalam Islam. Payah juga, bukan payah, panjang. Yang ketiga, pengertian zihar, contoh-contoh zihar dan cara Islam mengatasinya. Yang keempat, hukum jual beli secara angsuran. Yang kelima, jual beli yang dilarang dalam Islam pun panjang lebar jugalah. Jadi poligami ini sebenarnya sangat-sangatlah baik di dalam keadaan masyarakat sekarang, iaitulah keadaan orang perempuan lebih ramai daripada laki-laki. Di antaranya kalau kita kahwin seorang sama seorang, maka orang perempuan ratusan ribu tak akan dapat suami. Akhir zaman ni Nabi kata orang perempuan 50 orang, laki seorang sahaja. Nisbah sekarang, nisbah kalau laki-laki 3, perempuan 7. Ada yang tempat perempuan 10, laki-laki 7. Ada tempat laki-laki 3, perempuan 10. Di IPT sekarang 80%, 75% perempuan. Rasa minggu 80% perempuan. Naik bas sekolah ni laki-laki murid 5 orang, puan 50. Jadi ramai orang puan, mati ramai lelaki. Jadi orang puan pun bernafsu juga nak ada lelaki juga. Tiba-tiba tak sempat, pasal apa? Nikah dengan minah dah. Dah tu justru nikah dengan semek. Jadi lebih lama. Kalau tengok pada baca, dia akan lebih lama. Sebab tu dihalalkan poligami. Tu keadaan dia. Dia jadi porak peranda dah ikut rukun, dah ikut syarat. Tengok orang nikah nak nikah tak tahu benda pitih, tak beri apa, tak beri orang tinggal bodoh gitu. Tak boleh gitu. Maknanya poligami yang ikut lunah-lunah Islam boleh. Yang tak ikut lunah Islam, tak nanti poligami. Bini seorang masuk neraka laki. Betul tak? Bini seorang laki tak buat ikut, tak kena cara, masuk neraka laki. Li'an ni tuduh isteri berzina. Jadi sekarang ni tidak ada hukum apa benda ni, qazaf. Cuma ada di mahkamah syariah, dipisahkanlah. Ada tuduh zina ke tu dengan bersumpah li'an, pisah, tak boleh nikah sampai ke mati, sampai ke kiamat. Takdir kata ulama kata masuk syurga dua-dua orang pun dua-dua tak boleh nikah juga di syurga nanti. Jual beli secara insurans ke ansuran, ditulis insurans. Takut angsuran halal pada sisi syarak. Beli bayar RM10 sebulan, beli rumah bayar RM100 sebulan, beli kereta bayar RM500 sebulan, dibolehkan pada syarak. Tak boleh akad dua harga. Saya jual lah baju ini kepada awak dengan harga RM40 kalau tunai dan RM80 hutang. Itu dua harga satu akad, riba namanya.
Tulis situ dulu di motosikal. Tunai 4,500, hutang 6,000. Sebulan RM120. Nak ambil hutang, nak ambil tunai. Nak ambil hutang, akad hutang. Sah Jual beli yang dilarang dalam Islam banyak sangatlah. Jual harta orang. Harta orang ni jual. Nah, jual darah. Di Kuala Lumpur banyak berlaku dia jual darah. Sebab hospital swasta beli darah. Dia jual darah. Kalau sihat-sihat jual darah. 400 ya 500 ya Spain. Nah, bahang tayar 4 uti tukar. Nah, saya dah ada isteri tapi kami jauh duduk. Sebab kerja. Siapa suruh bank gini? Jumpa jarang-jarang. Bila saya nak puaskan nafsu, saya pun onani. Dia pun nak onani, faham? Guna tangan. Tapi saya beritahu ke isteri saya pula dah. Dia kabar. Telefon, abang nak onani boleh tak ni? Isteri dia pun jawab karang sikit bang. Jawabnya tak boleh. Tak boleh. Faham tak? Kita alik tegas juga dalam bab ni atas pendapat muktamad dan jumhur ulama. Tak? Kerana Nabi kata dah, nampak hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wijak. Kerana puasa itu bagi kita adalah perisai. Dah puasa dah tak jadi apa? Makna mudak puasa dengan sebenar-benar. Kalau mu puasa sebenar-benar niat nak jadikan perisai daripada perkara yang tidak baik, mesti puasa tu hidup. Nak? Dia gitu. Adakah banyak cara? Senang ni nikah seorang lagi. Tak ni suka bon nikah. Hak jauh biarlah dia jauh. Nak tukar sayang juga gaji 5-6 ribu. Jadi dah dia duduk sini, nikah dengan orang sini seorang. Hak dekat ni. Tak? Dia kata apa nikah dah munduk jauh. Nak siang ke abang. Bini kata dah kita nak nikah tak. Dah boleh mu dah boleh. Rapuang. Adakah banyak cara untuk semayang sunat hajat? Semayang sunat hajat ni hanya sunat begitu saja, umum dalam hadis. Nabi tak khabar cara-cara lagu mana. Tak? Baca lagu mana tak. Sebab itulah dalam kitab-kitab ada berbagai-bagai cara. Semuanya molek belaka. Tapi bukan wajib belaka. Kalau ada ulama kata kena baca qul huwallahu 10 kali dan seumpamanya, amal tak ada masalah. Tapi jangan pegang tu wajib. Kerana Nabi cuma suruh siapa ada hajat, semayang 2 rakaat minta pada Allah Taala, dipanggil semayang hajat. Nabi tak kata pun kena baca gini. Soalan seterusnya. 2 keping lagi. Bagaimana cara nak didik hati supaya jinak ke masjid bagi mendengar ceramah agama dan menghidupkan solat? Sebab saya rasa malah kadang-kadang nak pergi masjid. Kadang-kadang rajin juga. Tapi yang banyaknya malah lah. Tolong beri sedikit panduan kepada saya. Dia benda gini kita kena paksa. Memang dulu tu malah juga tu. Ni kita semua ramai ya. Dulu bukan kata mari daripada awal ni berakhir tak. Mari semua. Mari latih-latih, mari cari kawan di masjid. Tak apa, ta'aruf. Sebab mari bukan ceramah saja. Bukan ngaji saja. Lepas semayang ada ta'aruf, berkenal-kenalan. Jadi boleh kok. Dengan sebab kawan kita pergi belakang, kita jadi tupang manfaat berkawan, pergi attack pula. Dia kena gitu lah. Kemudian coba-coba paksa diri. Soalan yang terakhir pada malam ini, Ustaz, saya kerja dengan orang yang tak pernah semayang dan sebagainya yang berkaitan dengan agama. Semasa saya minta kerja di situ, saya tak tahu pun bos saya perangai seperti itu. Salahkah saya kerja di situ untuk beberapa bulan lagi? Apa pendapat Ustaz? Tidak salah, dengan syarat zat perbuatan kerja kita itu tak haram. Kalau kerja kita haram, tokai semayang pun haram. Kerja benda tu, kerja sebagai promoter, penyanyi perempuan umpamanya. Boh orang warak sangat boh. Kata sebeh kokar, kata tekok terus. Haram juga kerja. Tapi cuma tokai tak semayang. Katakan tokai company tak semayang orang Islam, kita kerja haram tak? Tak haram. Pasal apa? Kerja waktu ikan, kerja buat ni buat tu, kerja kilang apa, tokai kilang tak semayang, kita tak haram kerja. Pasal kerja kita tak haram. Saya seorang mekanik, saya balik dan dari kerja dekat nak asar, tangan saya kotor, saya basuh tangan saya, tapi tak tanggal kotoran itu. Kalau saya cuci tangan lama sikit, takut habis asar. Soalan saya, sah tak saya semayang saya jika kotoran tersebut tidak hilang? Jawabnya, kalau tak hilang juga setelah kita basuh, maka dimaaf pada syarak.
Faham tak? Benda itu dikira melekat pada daging kita. Tapi sekarang ada jenis sabun yang untuk pomeng kereta motor ni. Bila kita celup tangan, cung jadi putih lu tangan. Pakai sabun tu lah. Selagi apa tak semayang Zuhur pada waktu Zuhur. Yang nak asar baru nak basuh tangan. Takkan daripada pagi tadi mu beki siapa pakai asar. Zuhur bertilu. Semayang Zuhur. Kalau nak semayang asar tak apa, sekarang pasar balik. Ada panjang masa. Tapi gitulah. Kalau kita kerja pomeng sedikit, hitam-hitam yang lekat, yang payah tangga, dikira maaf pada syarak. Tapi kalau banyak benar, makna kita cuai lah tu. Tapi kalau benda tu banyak dan melekat pada daging, maka dimaaf pada syarak. Contoh orang yang kena gang. Gang gajah. Gang gajah tu, hak 5 riyal oleh. Tengah-tengah tidur, anak dia kecil 2 tahun tengah ni, pacik atas hidung ayah. Gang gajah habis tiup. Mahal tak? Tokang nak kokok pisang rabak habis hidung. Memang kering gitu, jadi hidung keras ketung. Jawabnya sah. Dia kira itulah kulit kita. Faham? Sebab yang wajibnya kita basuh, kemudian kita gonyoh, dan setengah ulama sunat kita keruk dengan benda. Kerana sahabat pernah keruk dengan kayu dan batu. Benda yang keras, dia keruk itu. Jadi bila kita buat gitu, siapa membawa kepada luka, tak boleh. Haram pula. Jadi kalau gang gajah ni, kalau kita siap memang luka, dedeh dengan pisah. Islam tak sampai saat tu. Buang setakat yang boleh, hak lekat di daging, maaf pada syarak. Sama macam masalah kayu selumba masuk di daging, lepas tu potek sama air dengan tu, tak wajib buang. Atas tu wajib kena basuh, kerana ujung kayu dikira kulit kita. Faham? Belah dalam jadi batin, tapi bila cabut berlubang, ubang pula wajib basuh. Saya pergi rumah makwa saya pula dah. Pergi hantar makanan untuk dia. Kasih ni orang kasih. Tapi makwa dan ayah makwa saya ajak naik ke atas rumah. Semasa dalam rumah, saya dan makwa saya tengok TV sambil borok kosong kat belakang. Di depan saya dan makwa saya ada kakak dan mak makwa saya. Ayahnya duduk kat dapur tengok TV juga. Dekat 1 jam juga saya dalam rumah itu. Salah ke perbuatan saya itu, ustaz? Di rumah kasih dia duk cakap borok buang dengan kasih dia sejam. Ditanya salah ke tak? Tengoklah benda apa tujuan. Kalau tujuan nak nikah dengan dia, boleh pergi ziarah. Faham? Boleh. Kita nak nikah, kita nak dia nak ke dia, boleh. Tapi syarat ada temang. Jangan temang, jangan mak lari. Mak lari. Dia nak cakap dua orang malu. Buat prank dia tu. Tak boleh, waktu tak boleh. Kita niat nak kahwin. Baru boleh. Faham? Mu faham, mau lebak gini. Jadi kalau seronok tak boleh. Apatah lagi nak bergendong kata riti macam orang learning. Takut jadi turun bala ketika sedang buat maksiat, takut gitu. Tengah gendong molek dengan awet lekung tang ni motosikal lain. Tak masuk surat khabar. Tak mati bersama dengan awet. Balik awal gitu. Gitu. Macam mana kita nak tahu seorang itu sayangkan kita? Rohok soalan ni. Itu pun kalau ustaz tahulah, dia kata. Ni soalan terakhir. Baik, orang itu siapa dia? Kita tanya balik. Kalau mak kita, ayah kita sayangkan kita, dia nasihat kita. Dan dia tak turut segala kandak kita. Tu tanda sayang mak ayah. Kalau cikgu sayang kepada kita, dia beri perhatian kepada pelajaran kita. Kalau orang puang tu sayang, kita, dia tanya kita mak. Kalau isteri tu sayangkan kita, dia taat kepada kita dan cemburu. Sayang tu. Kita cakap dengan kita pergi prepaid, dia duduklah kereta. Dah orang jual prepaid udah puang. Jadi dia tengok kat dalam kereta, dia tak dengar. Kita gogeng tanya hal prepaid. Kita masuklah kereta, dia kata lain kali asal cari hak lelaki kedai lelaki ada orang. Tanda-tanda tu, tanda-tanda dia sayang tu. Tapi kalau dia buat dok je, maka tak sayang. Tanda sayang kalau isteri. Abang cakap dia nak tanya juga, cakap dia nak pok lama ngak abang nak cakap dia tanya ni ayat kursi. Faham tak? Kita takkan nak khabar modal cikgu mana. Dia bukan dengar dalam kereta. Orang lelaki mana boleh percaya. Tu tak cikgu? Orang lelaki apa ingat tu, jangan percaya orang lelaki ni.
melawak pahit. Neh. Kalau tak tu pun tak menawak kita seorang ni. Neh. Dah jawab lah itu jawab minggu depan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana esok di Pulau Ketang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.